Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton Padu Podcast bersama saya Aflin Chowki. Harapannya anda semua sedang santai-santai, relax-relax di rumah kan, sambil mendengar celoteh-celoteh yang akan kami ceritakan hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan seorang yang sangat penting. Dia ni adalah pengarah ekonomi Perdana Menteri kita. Ini pengarah ekonomi. Perdana Menteri kita pun ada pengarah juga yang membantu dia dari segi ekonomi negara. So, orang ni siapa sebenarnya? Kan? Siapakah yang diberi tanggungjawab untuk membantu Perdana Menteri kita ini? Dia tak lain tak bukan Tuan Nur Hisham bin Hussein. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah, bagus. Tu tengoklah muka macam tak cukup tidur, macam inilah dia. Siapa-siapa yang kerja dengan PMX kita memang akan rupa dia macam ni, pasal PMX kita pun tak reti nak rehat. Betul? Betul. Jalan laju kan. Dia Jalan laju, minta kerja betul. Semalam. Betul tak? Dia tiap-tiap kali dia ada mesyuarat, dia kata okey, bila boleh siap? Nak kena ready memang kena ready. Adakah dia ni jenis orang yang macam on call 24 jam, dia akan call you tengah-tengah malam? Ada nasib baik dia tak call saya. Okay, dia call orang lain. Tapi Tapi memang dengar cerita jugalah. Tengah-tengah malam ada juga. Okay, Tuan adalah ni pengarah ekonomi ni. Apa tugas Tuan sebenarnya? Dia punya title tu memang panjang. Nampak tinggi, tapi sebenarnya tak adalah berapa sangat. Tugas saya sebenarnya ialah apa-apa yang dikemukakan oleh kementerian mana-mana, saya pantau, saya bagi ulasan. Kalau ada isu yang kena ditangani yang merentas kementerian, kadang-kadang saya diberi tugaskan gitu. Tapi saya kena jelaskan sikit, sebenarnya bukan saya seorang saja pengarah dekat dalam PMO tu. Ada ramai lagi. Baik. Ada pengarah antarabangsa, ada pengarah pembangunan, ada pengarah digital. Jadi kita ada pengalaman dengan ilmu sendiri kan. Jadi dalam bidang yang terajui oleh tiap-tiap orang, saya ekonomi je lah. Ekonomi dan kewangan. So tak adalah semua macam kecil ekonomi jelah tu bunyi dia kan. Ekonomi jelah, padahal ekonomi ni meluas kan. Betul. Betul. Tuan dulu belajar ekonomi ke apa? What is major you masa dulu? How to end up in here kan? How do you end up here? Okay, dulu saya belajar ekonomi masa sarjana muda. Masa saya juga ambil masters dekat Universiti Malaya, juga dalam ekonomi. Dah kerja dalam bidang ekonomi dah dekat 20 tahun lebih. Adalah dekat Afin Bank lah, PNB lah, dekat EPF yang latest 10 tahun. Baik. Dan kemudian dijemput untuk menjadi pengarah ekonomi. Baik. Okey, sekarang ni we cut through the chase. Jangan buang masa. Saya adalah orang biasa-biasa di luar sana, orang marhain yang nak bertanya, apa keadaan negara kita sekarang ni? Dahulunya pompang cakaplah negara kita telur mahal, ayam mahal, semua mahal. Dia orang bising kat kita, dia kata ringgit kita alamak dah nilai mata wang kita dah jatuh, apa semua orang bising ni. Sekarang ni kita nak ada report sikit lah. Up to now, apa keadaan kita selama PMX dan juga kerajaan Malaysia Madani ni berada di dalam kuasa selama 2 tahun lebih kurang. So dalam 2 tahun yang lepas ni, satu yang pentingnya ialah kita dah keluar daripada gejala COVID. Ya, betul, alhamdulillah. Itu very important. Keduanya ialah pemulihan ekonomi global. Daripada Amerika Syarikat, daripada China, daripada Jepun, semua dah pulih kembali. Baik. Dan secara sekarang ni dah pulih sepenuhnya ataupun dalam proses pemulihan lagi, ataupun macam mana? Dah melebihi aras pulihan kan. Wow. Dia especially macam Amerika, itu yang kita dapat inflasi yang tinggi tu. Ya. Betul. Jadi dia punya pemecutan ekonomi tu sangat cepat kan? Sampai harga semua naik. Ya, betul. Jadi masa sekarang barulah bereda sikit penambahan. Apa yang menyebabkan keseimbangan tu kembali?
Itu adalah satu soalan yang agak rumit. Rumit bunyi ni macam senang kan. Bukan senang. Tak senang tapi tak senang. Dia ada berapa faktor. Kalau tengok yang trend besar ialah saya rasa dia punya konflik antara Amerika Syarikat dengan China. Baik. Very important. Baik. Apa ni, Adakah perang-perang di dunia perang dekat antara Rusia dengan Ukraine very important. Pasal bila kita tengok especially harga makanan, yang pentingnya daripada you nak tanam padi, you nak tanam kelapa sawit, you nak tanam soya, you kena ada baja. Betul. Baja tu datang dari mana? Ya. 50% daripada Ukraine dan Russia. Serius. Dari saja secara global kan. Wow. Kalau cakap fosfat ke, nitrate ke, 50% daripada dunia supply datang daripada Rusia dan Ukraine. Harga tu semua melambung naik. Of course lah. Betul. Everything naik. Semua naik. Betul, semua naik. betul. So sekarang dah reda sikit. Ya, kita harga fertilizer pun dah turun sikit. Yelah, pasal kalau tak dapat daripada Russia dan Ukraine, negara lain pun cuba buat sendiri. Ya, kita pun cuba buat sendiri. Betul. Ya, jadi supply tu dah mula kembali boleh. Tapi tak- itulah harga tu harga masih dia tinggi. masih tinggi, ya, betul. Masih tinggi. So maknanya itulah dia, kadang-kadang orang tak faham. Ya. Kan, macam contohnya, kenapa sana perang ayam aku mahal? Betul. Kan dia cakap macam tu kan. Yang tu spesifik punya example tu dedak. Dedak correct. Dedak tu datang dari mana? Ya. Dedak tu daripada soya, daripada gandum, kan, daripada jagung. Kebanyakannya tak ditanam di Malaysia. Baik. So kena beli kat luar negara. Baik. Lepas tu semua orang nak, yelah, pasal supply tak cukup kan, semua orang nak benda tu kan, Kenapa harga dia naik. Kenapa tak dibuat di Malaysia contohnya? Mahal. Mahal. Mahalnya. Baik, jadi lagi murah untuk ekspor. Kita nak tanam sawi ke, padi ke, kita nak tanam soya. Betul? So Betul? ada choice dia kat situ. Sana memang dah tanam soya. Anda tanam. So, Lepas tu kita dia beli punya cuaca pun lebih sesuai untuk Sesuai, soya. Betul. Okey, itu tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kadang-kadang kita ni ialah orang biasa tak faham kan, orang sana perang, ayam kita mahal, kita cakap kerajaan kita tak buat kerja. Betul lah. Betul tak? Pasal Betul. senang nak point korang tak buat kerja kan. Tapi dia berkait semuanya berkait Berkait kan? semua. Tapi kita ada juga program kita nak cuba menggantikan yang kita tak ada. Tapi itu mengambil masa yang lama sikit lah. Itu masalah juga. Baik, so okey, ekonomi dunia dah makin baik, dan yalah, walaupun ada masih lagi peperangan, harga pun dah mula stabil kembali. Betul. Taklah rendah sangat. So macam mana dia affect kita pula sekarang? So yang pentingnya pada kita ialah kerana faktor-faktor yang menaikkan harga tu, setengah tu kita tak boleh kontrol. Ya. Yang pentingnya ialah kita menaikkan ceiling. Itu dari istilah ekonomi madani, ya. Menaikkan ceiling maknanya kita tambahkan pendapatan. So jadi kalaulah barang mahal, ialah pendapatan macam tu juga. Itu memang ada penekanan sara hidup tu lah. Betul. Jadi kalau kita boleh boost the economy sampai pendapatan kita lebih tinggi daripada kenaikan harga tu, ialah harga tu tak turun tapi memang masih mahal. Tapi kalau pendapatan kita dah bertambah, bolehlah. So bertambah dari hidup. segi apa? Adakah saya kena bekerja lebih masa, ataupun kualiti kerja saya menjadi lebih baik, kemudian pembayaran kepada saya lebih baik? Macam mana itu? Boleh cuba terangkan tak, tuan? Itu pendapatan tu dia ambil beberapa faktor. Tapi kalau bergaji, umpamanya kan, kalau pendapatan syarikat yang kita kerjakan dah naik, dan kita akan boleh dapat tumbuhan. Betul. And memang kita nampak pada masa sekarang pertumbuhan gaji secara purata naik dalam 8%, 7%. 8 ke 7? Dalam 2 tahun yang lepas ni, 7%, 8% Wow. setiap tahun. Setiap tahun Dan ini ada hanya di korporat saja ke, ataupun dengan civil servants? Civil servant pun ada kenaikan kan? Ada kenaikan, tapi itu belum kuasa lagi. Baik. Okay. Tapi sudah dirancang untuk kenaikan. Kebanyakan dalam sektor swasta, terutamanya dalam sektor yang popular macam digital, IT, kan. Dalam perkhidmatan kewangan, adalah dia punya kelompok-kelompok dekat situ. Ada juga yang gaji tak naik seberapa. Itu memang kita tahu. Kita tak boleh menafikan impact kos sara hidup tu memang ada menimpa setengah golongan. Betul. Ya. Tapi secara keseluruhannya, secara puratanya, memang pendapatan memang meningkat.
Baik. Okey, saya tanya sebagai devil's advocate orang panggil, pada mereka yang rasa dia orang tak merasa kenaikan gaji tu. Maknanya penambahan income ke kan, mungkin dia orang akan sangat terasa pasal barang dah naik. Betul. Kan? Apa yang boleh mereka lakukan dan apakah yang apa kita buat daripada pihak kerajaan, kita menyediakan beberapa program untuk latihan, untuk menaik taraf your skill level latih semula. Ada dari segi pembangunan regional, kan kita katakan untuk kesan yang kita tengok yang betul-betul pesat sekarang dekat Selangor, dekat Penang, dekat Johor, Kelantan macam mana, Terengganu macam mana, Pahang macam mana kan. So daripada segi strategi pembangunan ni kan, kita cuba mengarah atau we try to get more activity dekat tempat-tempat yang kurang membangun. Umpamanya PM baru-baru ni ada menunjukkan Kigip, dia adalah industrial park yang hijau dekat utara Perak. Baik. Krian. Jadi bila ada aktiviti dekat situ, bila ada pembangunan kat situ, dia akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat serantau dekat sana. Dan itu akan menjana pendapatan yang berlebihan. Ya, bukan Kigip saja, ada tempat lain juga kita. So maksudnya kerajaan perasan yang memang ada golongan juga yang masih tak memang ada golongan yang ketinggalan. So oleh sebab itu kerajaan menyediakan program-program ini untuk kita boleh menambah nilai kepada diri kita, untuk kita juga boleh mendapat income yang lebih tinggi lah. So macam itu sebab macam ada stress on itu kadang-kadang saya kata kenaikan harga tu bukan bermakna semua ditimpa, pasal yang menjual pun dapat pendapatan lebih tinggi kan. Betul. Makcik Kia dapat pendapatan lebih tinggi kan. Betul. Dia akan balance out somehow kan. Cuma itulah yang saya berfikir sekarang ni adalah mereka yang ketinggalan ni. Yang rasanya ada grup-grup yang ada sedikit terasa tentang kenaikan harga, tapi dari segi banyak benda yang saya perhatikan juga, banyak harga dah turun. Betul tak? Adakah ini kerana kekuatan nilai ringgit kita ke? What is juga menyebabkan impactnya sebenarnya daripada ringgit tak banyak sangat. Actually sebab 10-50% daripada price tu. Yang banyak the impact, the factor yang actually sebenarnya yang menjurus kepada keadaan ni ialah harga tu kan. Kestabilan harga dunia. Daripada segi baja, daripada segi sayur-sayuran, daripada makanan. So kembali kepada benda yang kita bincang tadi lah. Betul. Itu sebab harga-harga yang lain semua turun. Betul. Baik. Okey. Cili kita datang mana? Thailand. Betul. Beras daripada India. Walaupun ramai orang cuba membuat cili di Malaysia, tak cukup. Memang betul tak cukup. Kita adalah negara yang memakan cili. Betul. Bawang daripada India juga. Betul kan. So tu saya rasa ramai yang tak sedar juga keadaan yang kita membeli makanan daripada seluruh dunia. Betul tak? Betul. Program yang PM baru announce tentang keterjaminan makanan tu, yang kita buat tu, boleh terang sikit pasal projek tu? Dia ada beberapa cabang. Yang saya tahu satunya ialah menambahkan pengeluaran dekat peladang kita. Dan juga kita meningkatkan hubungan dengan negara-negara pengeluar lain. Umpamanya tahun ni saja PM dah pergi India, dah pergi Pakistan, Bangladesh, dan Menteri Perdagangan kita dengan peladangan kita dah menjajah kepada beberapa negara di mana bahan-bahan yang kita gunakan tu amat penting kan. Kita cuba mendapatkan better deal lah, daripada segi harga, daripada segi nilai, daripada segi supply, semuanya kita akan cuba dapat secure. Pasal bila kita cakap pasal keterjaminan makanan ni, bukan bermakna kita boleh buat semua dekat sini. Yalah, lembu bukan boleh berternak dekat sini. Dia hasil dia tak kurang sikit kan. Susu, keju kan, semua dekat tempat-tempat lain, soya. Betul. Bukan semua boleh buat kat Malaysia. Betul. Saya tanya kepada pengarah ekonomi kita ni,
report card kita sekarang ni berbanding 2 tahun lepas, kita berada di mana daripada time kerajaan kita masuk dan sekarang? Pada saya kan, kalau ikut grade kan, Ikut grade, ya. okay lah, B+ lah. B+ ada masih ada lagi kekurangan yang kita kena atasi. Tapi on the way lah. On the way. Kan saya rasa dari segi pelaburan yang kita lihat, yang kita tengok di akhbar dan juga di media masa, yang melihat banyak pelaburan yang ingin masuk ke Malaysia ni. Diusahakan bagaimana yang benda ni boleh terjadi, apa yang berlaku? Ya, dia antaranya hubungan baik kita dengan negara lain. Baik. Ya, itu amat penting. Keduanya ialah kita kena pergi menjemput, menceritakan apakah kelebihan melabur dekat Malaysia. Itu yang PMX selalu keluar tu. Tak adalah selalu sangat, tapi saya kena beri I have to congratulate MITI lah. Dia memang bekerja keras, berkeluar, menjumpa dengan pelabur-pelabur asing, membawa dia orang ke sini. Kita bukan dari segi sahaja mempelawa pelabur datang, kita juga hendaklah melancarkan dia punya proses, kan? Jadi bila kita tengok, kalau seseorang nak melabur kat Malaysia bukan perkara senang. Actually nak melabur kat negara mana-mana bukan perkara senang. Kalau you nak beli tanah, you nak buka factory, kena ada lesen, kena ada permit, kena register dekat SSM, kena register dekat KWSP, macam-macam lah. Kalau kita tengok step dia adalah 20 lebih step yang dia kena buat. Jadi dekat apa yang dibuat oleh MITI dengan MIDA, yang dibuat oleh Koridor Ekonomi, ialah kita handhold the whole process. Dan kita ada juga buat hubungan di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, sampailah kepada pihak berkuasa tempatan. Kita selaraskan semua daripada atas sampai ke bawah, daripada step 1 sampai ke step 25. Kicap juga tu. Bukan kerja senang. Betul kan. Bila nak menarik berbilion-bilion ringgit tu kan bukan senang. Bukan senang. Ada anggaran berapa bilion dah? Pledge lah. At least the pledge the untuk pledge one, saya pun tak ada figure dia. Kalau tak silap saya dah 60 bilion lebih kot. Yang untuk tahun ni saja. Kalau nak kirakan semua daripada 2 tahun ni dah 100 lebih. Okey, alhamdulillah. So ini bermakna wang ini jika semuanya berjalan lancar akan memasuki ekonomi kita. Betul. Yang pentingnya pada kita ialah dia membuka peluang pekerjaan. Bukan saja untuk duit masuk. Betul, nanti dia masuk dia tak guna untuk dia tak gali lubang, dia buka factory. Betul. Ni ada macam cerita-cerita tentang syarikat-syarikat lain, macam syarikat besar macam Google nak masuk Malaysia tu kan. Itu satu projek besar. Very very big. Boleh cerita sikit tentang kebanyakan daripada ni yang kita yang tengok yang besar-besar ni kan, macam Google, macam Amazon, macam Microsoft, ialah dia buka data center. Data center. Okey. Kita dah jadi pusat data center untuk serantau ASEAN. Wow. Pada masa sekarang, kalau tak silap saya, yang saya diberitahu dah 69 data center dah bertapak atau akan dibina di Malaysia. So memang pemilihan tu agak pada saya itu satu benda yang besar tu. Nak memilih kita ni, pasal dia boleh aja pilih Singapura, dia boleh aja pilih Indonesia. Boleh. Mungkin Singapura tak cukup tanah dan power. Tak mungkin lah kan. So mungkin pasal membuka data center ni dia akan memerlukan tenaga yang banyak kan, dan juga tanah yang banyak, yang luas. So mungkin sesuai, tapi banyak lagi negara yang sesuai. Kalau nak pergi Cambodia boleh, Indonesia boleh, Vietnam boleh. So yang dia dapat, yang kita dapat tu, itu satu saya rasa kita bersyukurlah dapat kepada kita. Tapi usaha tu mesti besar. Ni macam contohnya dapat Piala Dunia datang ke Malaysia lah. Kan kita macam big deal. Tapi kalau saya nak terangkan sikit, bila kita dapatkan data center, itu baru step 1. Step 1, okay. Only step 1. Dia umpamanya kita dapat Asian Games, bukan World Cup lagi. Bukan World Cup lagi. Yang pentingnya apakah akan kita buat bila kita dapat keupayaan untuk menggunakan data center ni. Pasal data center sahaja dia guna tanah, dia guna elektrik, dia guna air banyak kan. Bukan peluang pekerjaan bukannya besar sangat. So yang pentingnya ialah apa yang kita boleh bina atas data center ni. Maknanya cloud service, AI,
That's right. Kan? That's right. Itu semua yang kelebihan yang kita boleh dapat pasal data center ada kat sini. Data center tu kita boleh mungkin dari segi pembinaan dia dengan itu kita guna pekerja mungkin. Tapi itu one time bila je. dah one time. Bila benda tu dah jalan dia dah auto dah. Betul. Betul tak? Mungkin adalah a few engineers yang kita perlukan untuk menjaga benda tu, tapi itu pun mungkin engineer sini ke engineer sana ke kita tak tahu. Betul. Kan? So memang nak kena ada follow up apa daripada data center tu, apa banyak follow up yang kita perlu buat untuk betul-betul dapat manfaat daripada data center. Betul. So satunya ialah PM ada beri 20 juta kepada UTM untuk buka fakulti AI. Oh, okey. Ya. Okey. Dan inisiatif ni akan Dia bagi ke mana? UTM dekat University Technology dekat ni. Malaysia. Tapi kita ini bukan, itu baru first step. Itu juga first step pasal kita nak mendapatkan bakat yang pandai AI ni untuk membina perniagaan baru. Ya, kan, capability baru. Ya, betul. Kan. Pasal AI ni semua dah merata. Ya, betul. Jadi ni adalah satu pendekatan di mana kita boleh membuka industri baru yang beri peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Sesuatu benda yang mungkin anak-anak kita minat tak buat kan. Dia mungkin tak minat nak berkebun macam kita, macam apa. Tapi AI ni mungkin sesuatu yang pasal dia apa-apa benda boleh AI dah sekarang ni. Ya, betul. Kan semua benda dah boleh AI. Kasut ada AI. Pelik-pelik lah sekarang ni. Ya tak je kita pun AI. Betul lah. Orang AI yang hari tu Elon Musk pergi release Optimus lah apa kan, robot kan. Robot baru dia, aku cakap, wish, dah pelik lah dunia ni, dah memang dah fiction dah catch up dengan kita. Betul. So tapi ini bermakna kita juga kena catch up juga. Betul. Kalau tidak kita juga kita kena jalan. Pasal kita negara lain pun ada strategi yang sama. Korea pun ada strategi sama, Vietnam pun strategi sama. Kita Bangladesh, Pakistan, India semua ada ambition dia sendiri. Jadi kita semua kena berdaya saing lah. Betul. Macam soalan saya lah, yang faktor yang memikat syarikat-syarikat macam Google, Amazon ni untuk datang ke Malaysia. Apa faktor? Adakah ia kerana mungkin kestabilan kerajaan baru ke mungkin? Itu very important. Very important. Right? Itu satu key. Dia orang tak nak investment, dia orang tiba-tiba terkejut. Kan? So itu sangat penting kan. Yang keduanya saya rasa mata wang yang stabil. Baik. Boleh keluar masuk daripada Malaysia. Baik. Very important. Ketiga ialah sistem legal kita. Legal system. Okay. Legal system pasal boleh enforce kontrak. Baik. Betul. Lepas tu yang keempat ialah bakat. Ya. Bakat-bakat kita. Actually kita sendiri selalu orang Malaysia ni selalu rendahkan diri. Kata kita tak pandai lah, kita tak boleh. Merendah diri. Merendah diri. Sebenarnya kita actually very competitive. Betul. Memang kita adalah antara pengguna internet yang antara tertinggi pengguna media sosial kan yang paling hebat. Betul. Sebab itulah tentera netizen kita sangat berkuasa. Betul. Very power. So mungkin itu sebabnya Google nak datang ke sini. Tapi saya rasa banyak faktor yang menyebabkan lagi makmur negara kita, lagi selamat negara kita, lagi negara kita stabil, dan saya rasa itu adalah penyebab lebih banyak akan datang. InsyaAllah. Kan? Okey, sekarang ni nak tanya sikit tentang mungkin perancangan bajet kita. Soalan bocor daripada pengarah ekonomi yang di PMX. PMX sekarang tiap hari tengah tengok bajet. Tiap hari ada. Tiap hari ni semua ni baru Libalan ni juga. Baru habis. Baik. Ada macam ada soalan bocor sikit, macam ada berita-berita menarik untuk industri-industri. Kita tunggu. Semua sama. Tanya semua sama. Tapi itulah harapannya, berdasarkan report card tadi yang kata sekarang ni dah B+, insya-Allah mungkin better kot untuk kita semua, insya-Allah kan. Siapa yang put together budget ni? Kementerian Kewangan. Kebanyakannya lah. Tapi ialah dia punya proses actually ambil berapa bulan pasal kita ada tiap-tiap kementerian ada
membuat permintaan, inilah inisiatif baru dia nak buat, inilah peruntukan yang diperlukan. Kita juga ada mendengar maklum balas daripada industri-industri, daripada NGO, daripada rakyat biasa kan, pasal I think dia mula daripada bulan Julai hari itu kita buat dialog, dan setiap negeri pasukan daripada Kementerian Kewangan ada turun padang. Dia buat dialog dengan mana-mana PKS ke, dengan syarikat besar ke, all the stakeholders. Yes. PMX kita sering berkata tentang membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang berada dalam, dan benda yang antara benda yang awal-awal sekali dia duk bincang adalah betulkanlah tandas budak-budak sekolah ni. Betul. Benda nak, and benda tu nampak sebagai agenda besar dia. Ya, betul. Kan, yang mula-mula kita fix dulu. Dia tak peduli pasal projek-projek mega apa benda semua ni, dia lebih kepada fokus dia kepada the well-being of the people. Maklumat tu memang ada kebergantungan besar kepada efisiensi kerajaan. Baik. Daripada segi penjawat awam, Baik. daripada proses, daripada segi peruntukan semua. Dia ini adalah antara satu-satunya PM tak puas hati. Tak puas hati. Tak puas hati. Tak puas hati. The delivery mechanism kerajaan dia memang tak puas hati. Baik. So itulah dia selalu menekan kepada KSN, kepada menteri dia pada pengurusan tinggi penjawat awam, delivery kena ada. Right. Dia kena cepat, dia kena tepat, dia kena efisien, dia tak ada buang duit. Kan? Itulah, so that drive for efficiency ni I rasa kita belum mencapai tahap yang diperlukan. PM selalu push untuk anti corruption. Betul. Dan juga tata kelola. Betul. Kan, supaya elakkan ketirisan apa benda semua kan. So di zaman-zaman lepas mungkin ianya menjadi salah satu budaya di dalam civil servant. Mungkin kebiasaan dah jadi macam tu. Betul. Bila datangnya PM kita yang baru ni, tiba-tiba dah tongkat terbalik, semua dah tak boleh, tak ada minit, tak ada apa, semua kosong. Itu yang menjadi tiba-tiba semua dah jadi macam ni, betul tak? Betul. Itu mungkin untuk membersihkan satu keadaan, membetulkan satu keadaan bukan mudah. Kita akan melalui rintangan, betul tuan? Betul. So mungkin ada yang tak berpuas hati mula-mulanya. Ya. So harapan kita adalah mungkin dia nampak yang lebih berkat keadaannya kalau kita buatnya caranya yang betul. Yep. Dan bila semua buat dengan betul, kita semua akan merasa sedikit kesenangan. Betul ke apa yang saya cakap ni? Ya, betul. Memang betul. Pasal apakah tujuan dengan maklumat kerajaan? Ya, sebenarnya betul. untuk berkhidmat kepada rakyat. Betul. Betul. Itulah dia punya dulu dia pakai true north. True north. Betul. True north kan. Jadi apa-apa kita buat kena balik kepada apa tujuan dengan mandat asal. Betul. Ini semua berkhidmat kepada rakyat. Dia menunggu berapa lama untuk buat kerja ni. Allah Allah. Akhirnya sebab itulah, itu yang baru saja borak dengan Datuk Seri Samsul lah itu. Dan dia pun cakap, yelah, dia macam dah cakap dah banyak masa yang dah hilang. Dia rasa dia di penjara. Dia kata sebab tu sekarang ni dia buat kerja seberapa banyak yang mungkin. Yes. So dia really driven. Betul. Untuk buat sesuatu. Adakah itu yang you dapat rasa daripada bekerja sama dengan dia? Memang betul. Tiap-tiap mesyuarat yang saya hadiri memang kena ada. Boleh. Esok boleh tak? Aduh. So, macam mana beri? cepat. Ya, nak kalau orang nak tahu sisi PMX kita, bagaimanakah dia ketika bekerja? Macam mana? Dia orang yang macam mana? Dia seorang yang prihatin, seorang yang compassionate, ya. Compassionate tu sangat penting maknanya dia sangat ambil berat tentang orang yang tak bermampu. Itu memang pikiran dia lah. Betul. Tata kelola baik memang number one. Memang betul. Apa-apa jangan bazir. Ya. Kalau kita boleh recycle, kita recycle. Ya, betul. Itulah. Ada juga itu pasal kita nak nak membina sekolah lah, nak membina center lah, nak membina pusat kesihatan lah apa. Padahal banyak bangunan kosong dekat merata negeri yang kita boleh gunakan. Tak payah buat baru. Tak payah buat baru. Betul.
saya nak touch tentang satu isu yang mungkin akan menjadi sensasi tak lama lagi, iaitu GST. Okay. GST akan diintroducekan balik. Betul? Mengikut apa yang diuraikan oleh PM hari itu, masa hari Ahad kan. Ya. Itu yang saya Dia dengar. dia nak tunggu sampai ambang gaji sampai aras RM3,000. 3,000. Betul. Pada masa sekarang gaji minimum baru RM1,500. Baik. Kalau nak tunggu RM3,000 tu saya rasa Lama jugalah, bukan lama lagi. bukan Jangan takut, esok, bukan esok, bukan esok, bukan lusa. bukan tahun depan, Betul. bukan 5 tahun depan. Betul. Saya rasa kena tunggu dalam 10-15 tahun. Yelah, apabila semua dah bergaji 3,000 tu barulah. Boleh. Okey. Dan tapi adakah perbezaan dari segi implementasi GST kalau dah akan dibuat kali ni? Yalah, apa ni pasal dia Ada diperbaiki sistem ni atau apa ke tak tahu. dah kata X tak boleh lah. Okey. Kita tak fikir pun. Tak fikir Baiklah, jangan fikir dulu. Senang kan? Yalah, kita lebih pada apa ni isu-isu sekarang kan. Baik, betul. GST tu tak payah risau. Alright. Okey, sekarang sedikit tentang subsidi RON 95. Okay, itu kita dah melalui diesel. And so diesel tu menggelitis semua orang. Jenis macam padahal tak ada kereta diesel pun, tapi bising kan. Dia macam kenapa tapi kau bukan ada kereta diesel yang kau bising macam apa kan. Dan ada sebab-sebabnya dilakukan benda tu pasal ketirisan yang berlaku kepada diesel dijual di luar pasal murah gila diesel kita. Murah gila. Murah, betul tak? Betul. So mana ada dijual di Thailand, ada dijual di Indonesia, Filipina kan? Banyak. Pasal banyak guna kan, bot-bot nelayan lah, apa pakai. So ini murah sangat-sangat punya. Itu saya rasa ramai orang tak sedar selama ni kan, subsidi ni yang sebenarnya subsidi ni dianggap sebagai is my right, kan? Padahal itu satu yang diberi oleh kerajaan dengan kerjasama Petronas untuk membantu rakyat. Betul kan? Tapi benda tu tak bolehlah kita anggap sebagai benda dia ni tak mampan. Betul kan? Dia tak bolehlah forever. Betul. Pasal ramai negara pun dah mula tak ada subsidi. Kita antara dekat 200 negara dalam dunia ni, kita adalah we're the 10th cheapest. 10th cheapest in the world. Ya, betul. Kan? Dan harga tu itulah itu yang semua orang nak harga yang tu juga sekarang ni. Contohnya petrol nak juga RM1.80 sekarang ni. Ataupun dia tak nak lagi harga RM1.85 pun dia tak nak. Saudi Arabia dekat RM3. Ya, betul. Padahal dia orang cucuk je keluar air, betul tak? Dia keluar minyak. Keluar minyak betul. Kita keluar air, dia keluar minyak. RM3. Saya perasan, saya pergi ke Bangkok, saya pergi ke Singapura. Mahal gila harga minyak dia orang. Bangkok dekat RM4. Kalau tak silap saya, Indonesia murah sikit dalam RM3.8, RM3.7. Singapura dekat RM10. Ya. Kan? Itu yang banyak kita Singapura duk goncang-goncang kereta. Betul. Kita faham je lah. Tapi itu satu benda yang besar yang kita nak buat. Tapi ialah akan mendapat sedikit tidak puas hati daripada masyarakat. Indonesia ada buat benda ni juga. Ada. Betul kan? Yang ditarik subsidi daripada rakyatnya yang pun dah berapa lama menikmati. Betul. Dan macam mana dia orang menghadapi? Tahu tak keadaan dia orang? Dia orang senang sikit pasal dia orang punya sistem kerajaan tu lain sikit. Kan. Betul. Pasal dia orang ikut macam presidential punya sistem. Ya. Tapi ada juga orang komplain kat sana. Betul. Ramai yang komplain. Betul. Pasal kita kena faham tahap pendapatan dekat Indonesia setengah daripada Malaysia. Ya, betul. Dia lagi miskin daripada kita. Padahal dia punya harga minyak lagi jauh lagi tinggi. So kerajaan kita adakah dia sedang memikirkan sistem yang terpaling baik untuk melakukan subsidi ke macam mana ke? Kita tunggu pengumuman. Ya, cantik. Memang selalu dia cakap. Memang dah agak dah. Tapi inilah kita cuba korek. Kita adalah wartawan yang kita cuba korek. Tapi tak dapat, tak apa. Tapi betul lah macam cakap, ini satu benda yang memang dipikirkan dah lama, betul? Dah fikir lama, dah umumkan lama. Dia punya kaedah aja belum ditetapkan. Baik. Tapi saya ada pendapat peribadi yang lain sikit.
pasal bila kita tengok minyak dan gas ni, dia sebenarnya sumber yang tak boleh diperbarui. Tak boleh diperbarui. Bila dah keluar minyak tu dah habis, gone. Ya. Walau bagaimanapun, ini adalah aset dan khazanah negara. Ya. Dia sebenarnya bukan untuk manfaat generasi sekarang sahaja. Ya. Pasal ini aset yang sepatutnya memberi manfaat kepada anak kita, cucu-cucuk kita dan generasi yang belum dilahirkan. Jadi bila kita gunakan hasil daripada minyak dan gas ni, kita beri secara subsidi minyak dan gas, seolah-olah kita membakar warisan anak kita. So pada saya ni memang dari secara prinsip, macam persepsi tu. memang secara Tapi betul. secara prinsipnya memang salah beri subsidi minyak. Ya. Jadi Macam tak adil. memang tak adil. Ini sebenarnya prinsip keadilan. Keadilan kepada semua, bukan kepada kita kepada je. Tapi kita faham juga kalau kita tarik subsidi tu, memang ada orang susah, memang ada orang kena ditimpa, memang orang tak boleh hidup. Ya. Jadi kita kena ada pendekatan yang mengambil kira. Satunya ialah untuk mengesyorkan golongan yang rentan tak tertimpa actually affected too much. Kena ada mekanisme lah. Mekanisme dia kena ada. Untuk guna. Tapi pada masa sama, jangka panjang kita tahu memang subsidi ni tak boleh berterusan. Betul. Itu satu benda yang besar tu. Memang betul. Ianya bila berlaku ni akan ramai orang akan menung ni. Betul. Bukan senang, bukan perkara senang. Ya, betul. Saya rasa nak melaksanakan ni pun political will dia sesuatu yang besar. Ya, betul. Betul. Jadi kalau tengok golongan B40 umpamanya kan, yang bawa Grab motosikal. Ya, betul. Ya. Dia walaupun dia B40, bila kita tengok daripada segi subsidi minyak ni, kebanyakannya actually pergi kepada T20. Ya. Tapi bila kita tengok B40 tu, ada juga golongan dalam B40 tu banyak mengguna minyak. Ya, umpamanya Grab driver, umpamanya Food Panda driver kan. Ya, bukan sikit-sikit kan. Dia bukan pergi balik kerja. Dia kerja dia ialah pergi balik. Ya, betul. So kena jaga juga. Kita tengok ada golongan yang memang akan terkesan. So adalah bukan perkara senang. Betul, mekanisme tengah dipikirkan untuk bagaimana membantu mereka-mereka yang bakal terkesan. Betul, pasal apa yang saya dengar cerita pun ada berborak dengan kata T20 ni dia tak peduli sangat. Memang. Pasal dia kata bagi kad dia tak tengok harga pun kan. Cocok je lah isi minyak tu. Tapi ada saya nak correct ni, ada salah faham sikit kan. Orang selalu menganggap T20 ni kaya, B40 ni miskin. Tak semestinya. Ada juga dalam golongan T20 bila kira dia umpamanya lah, kalau ada dua orang yang bekerja, tapi ada 5 orang anak, 7 orang anak, 10 orang anak. Betul juga. Dia punya pengeluaran tiap-tiap bulan tu actually quite high. Jangan bini. Itu bini kedua dan keluarga kedua. Ada juga, tapi itu kecil je. tak ramai. So ada yang T20 actually sebenarnya bila kita kira-kira dia punya pengeluaran tiap-tiap bulan tu, actually dia B40. Betul. Ada juga B40 yang naik T20. Betul. Pasal dia jaga seorang ni, dia jaga seorang. Itu saya dengar cerita ada kajian yang telah buat, dia kata di Kuala Lumpur, dia kata kalau gaji satu suami isteri gabung dia 5,000, kau masih B40 lagi. Yes, B40. Kan? Betul. Macam 5,000 B40 masa kita masa zaman saya sekolah apa benda, 5,000 tu mungkin mak bapak saya dah boleh bawa pergi jalan-jalan tiap minggu kan. Jalan boleh keluar negara pun. Betul, 5,000 tu kira banyak. Tapi sekarang ni di KL 5,000 dua orang punya gaji B40. Yes. Uish. Tapi bila keluar dekat umpamanya Kelantan ke Sabah, itu dah T1. Betul, dah T1 pula ya. Dia punya pasal dia punya kos sara hidup tu berlainan. Berbeza. Banyak beza. So macam sekarang ni di Kuala Lumpur ni contohnya, apabila kita melihat orang ramai yang duduk di Kuala Lumpur ni, mungkin dia ni T20. Macam persepsi kita pada orang tu, padahal balik rumah buka Maggi, makan ramai-ramai.
Kan pasal kadang-kadang ialah untuk kerja mungkin kereta dia elok sikit, tapi dari segi simpanan apa dia tak ada. Betul. Kan so ini juga kita kena prihatin masa benda ni juga kan. Nanti kerajaan kena fikir juga. Just because dia ada kereta kereta cantik ke apa ke, kereta besar, dan dia kena minyak yang begitu, mungkin dia pun dah akan jadi tak mampu juga. Betul tak? Tapi kalau kereta besar tu dah lain cerita dah. Yelah. Kan. Tuan cakap tentang T20 tu adalah satu benda yang yelah jarang dipikir orang juga, yang mungkin orang kata kalau orang dah sebut kau T20 kau mampulah, dia cakap kan. Yelah, bukan semestinya. Bukan semestinya. Betul B40 kalau dia dengan wife dia gaji RM5,000, mungkin yelah dalam golongan B40, tapi mungkin dia ada banyak akses. Kalau dia duduk rumah mak bapak dia, Betul. kan banyak juga tu kan. Betul. Kerja kat bawah, dia duduk kat atas. Betul tak kan, tak payah berjalan, pakai kereta apa benda semua. So Actually, betul. kalau ada anak seorang tu actually cost dia tinggi tau. Ya, betul. Seorang-seorang tu dalam 800 ke RM1,000 seorang tiap-tiap bulan. Memang betul. Bila apa ni dia punya cost dia. Dengan pampersnya, dengan susu Betul. dia, dengan apa Oh, mahal. betul. Tak sedar tu. Ha. Lagi-lagi kalau ada bulus kucing pun boleh menjadi harga yang tak pernah sabar juga. Saya tahu ada dua. Kita macam kucing ni makan lebih daripada aku ke apa kan. Lagi mahal. Mahal kan. So so alhamdulillah kita berada dalam keadaan mengarah kepada kebaikan ekonomi kita. Betul. Itu yang saya nak borak dengan tuan sebenarnya, nak bagi tahu pada kawan-kawan di luar sana tentang keadaan ekonomi kita, yang orang macam selalulah apa yang saya dengar, bila time kita ni buruk selalu orang cakap macam-macam. Tapi bila kita ada benda yang baik, yang positif, kurang pula orang nak bercerita. Betul. So saya ucapkan terima kasih pada tuan. Sama. Kerana datang untuk share dengan kita orang sedikit berita baik tentang ekonomi kita, insya-Allah, dan mungkin akan lebih baik di masa hadapan. InsyaAllah. Boleh. Kita tunggu pengumuman. positif. Ni tak boleh nak cerita sikit pun. 18 bulan 18 bulan. Dah siap dah semua? Masih ada lagi. Masih ada lagi. So usually tweaking ni sampai last minute Pakai pukul 12 hari Jumaat. Oh, ya? Memang I selalu nampak. Maknanya nak pergi Sampai last minute tu memang ada pertukaran. ada lagi pertukaran. Ada. Wow. Ada. Daripada zaman Tun dulu sampai PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM10 Semua berlaku. mesti last minute. Ya. Ada. Dan akhirnya hari selepasnya Hari selepasnya kita tidur. cuba Semua terbongkar tidur. tak boleh Tak, juga. tak. Kena pergi berdepan dengan media massa, Ya, media sosial. kan dia akan minta Ada huraian. forum, Betul lah, interview huraian tentang bajet kan. Satu minggu selepas tu memang penuh. Ya. Harapan saya adalah supaya adalah bajet lebih tinggi untuk industri hiburan. Sian kita orang. Tahun ni 17 juta je dapat untuk semua tau. So tengoklah macam mana, InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan, terima kasih sekali lagi. Sama. Thank you so much for your time. No problem. Kerana datang ke Padu Podcast. Kita dapat sedikit huraian tentang report card kita. Economic report card kita setakat 2 tahun Kerajaan Malaysia Madani menjadi kerajaan di Malaysia. Saya Afrin Syauqi. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita menarik minggu hadapan. Mana tahu bajet dah keluar, kita ada benda lain nak cerita pula kan. So kita jumpa di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.